Kita akan bersama pada pagi ini dengan jin dalam rumah kita. Dalam rumah kita memang ada jin sebenarnya, dan kita kena dengar apa yang jin ni nak cakap kepada kita. Ada benda penting yang jin ni nak cakap pada kita. Dan maksud saya sebenarnya adalah surah Al-Jin. Yang dua muka surat sahaja, ya, tidaklah panjang mana, 28 ayat, 280 kalimah dan 759 huruf. Dan kata para ulama, surah ini adalah surah yang ke-40 turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Pendek kata, ia antara surah yang turun di awal atau barangkali di pertengahan hayat perjuangan Nabi sebelum hijrah. Dan surah ini adalah surah yang pertama sekali bermula dengan kul. Dari 5 buah surah yang bermula dengan kul di dalam Al-Quran. Dalam Quran ini, ayah ibu, tuan-puan, ada 5 surah yang bermula dengan kul. Ya, inilah surah yang pertama, iaitulah suratul Jin, ataupun disebut juga surah Qul Uhiya Ilayya. Ya, yang kedua adalah surah Al-Kafirun. Kita hafal insya-Allah. Yang ketiga adalah suratul Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Yang keempat adalah surah Al-Falaq, Qul A'udzu Birabbil Falaq. Dan yang terakhir sekali, ya, cetaka, ya, surah An-Nas, Qul A'udzu Birabbin Nas. Dan menariknya, dalam suratul Jin ini juga ada 5 kali perkataan kul, yakni perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini yang paling penting bagi saya, tolong buka mulut dan beritahu pada anak-anak kita yang kuat benar tengok cerita hantu. Kerana hantu itu barangkali ada kaitan dengan makhluk yang bernama jin. Beritahu pada anak-anak kita yang kuat melihat filem-filem Hollywood. Kerana kalau anda melihat filem-filem Hollywood ini, terlalu banyak apa yang dipaparkan adalah manusia bergabung dengan satu makhluk dari alam gaib, dan dengan gabungan ini manusia boleh terbang ke angkasa lepas lebih laju. Manusia boleh bukan sekadar terbang di angkasa lepas, manusia dapat mengembara dari angkasa ke angkasa kalau ada makhluk ni bersama. Dia panggil interstellar, perjalanan dari angkasa ke angkasa. Dan ada juga, dan bukan sedikit, filem-filem yang mesej tersiratnya, subliminalnya adalah dengan kita bersama dengan makhluk dari alam lain ini, kita dapat kuasa ajaib. Jaga-jaga dengan filem-filem sebegini. Ia menunjukkan adanya kuasa kepada makhluk yang bernama jin. Sedangkan dalam suratul Jin, jika dibaca dari awal hingga ke akhir, makhluk ini seperti kita. Mereka sebenarnya tidak banyak mengetahui tentang beberapa perkara. Bahkan pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam pun kita diberitahu dalam suratul Saba, jin yang bekerja keras untuk membangunkan bangunan-bangunan yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman, mereka tidak pun mengetahui yang Sulaiman alaihissalam itu telah meninggal dunia. Jadi keadaan Nabi Sulaiman yang berdiri memberikan perintah kepada jin, dan sekarang baginda telah wafat, tidak pun diketahui oleh jin, lalu mereka bekerja keras kerana menyangka Nabi Sulaiman masih melihat mereka. Sedangkan kalau mereka tahu perkara gaib, ya, mereka pasti mengetahui yang Sulaiman alaihissalam telah didekati kematian. Jin adalah makhluk yang sama seperti kita. Al-Quran ada 3 surah yang menyebut tentang adanya mereka. Ya, yang pertama sekali suratul Jin, kita bicarakan ini. Yang kedua adalah suratul Ahqaf. Di penghujung suratul Ahqaf, ya, Allah berbicara tentang jin yang telah didatangkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi di sebuah kebun tamar.
dan jin ini datang daripada era zaman Nabi Musa alaihi salam. Dan yang ketiga adalah, cuba teka, surah yang daripada awal hingga ke hujung berbicara tentang apa yang perlu dilakukan oleh manusia dan jin, dua makhluk ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, iaitulah suratul Rahman. Dalam suratul jin, Allah menjelaskan hakikat jin adalah makhluk yang mukallaf. Jin adalah makhluk yang diberikan taklif seperti manusia. Apa makna taklif? Allah beri pilihan kepada mereka. Sekiranya mereka melakukan taat, maka insya Allah mereka boleh ke syurga. Sekiranya mereka memilih maksiat, mereka boleh menuju ke neraka bersama dengan moyang mereka yang bernama Iblis. Jadi kita jangan kata jin ini adalah ahli neraka. Yang akan ke neraka adalah sebahagian daripada jin, dan barangkali sebahagian besar daripada jin, iaitulah jin yang ada package syaitan. Begitu, syaitan ataupun syayatina minal jin, ya, maka makhluk ini akan ke neraka. Tetapi jin yang taat kepada Allah seperti jin muslim, jin yang ada di dalam suratul jin, jin yang ada dalam suratul ahqaf, jin yang ada di dalam suratul Rahman, jin yang respon kepada seruan Nabi SAW, maka jin-jin ini akan menikmati pembalasan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni syurga. Tuan-tuan, anak-anak kita kena dipulihkan semula, ya, beberapa salah faham mereka tentang makhluk ini dan hakikatnya. Bahawasanya jin, ini yang paling penting, bahawasanya jin juga melakukan dakwah kepada sesama bangsa jin, dan inilah motif surah ini diturunkan, supaya kita pembaca suratul jin belajar daripada jin. Lalu kita bertanya, adakah saya melakukan dakwah apabila saya mendengar Al-Quran yang saya faham? Adakah kita belajar daripada jin? Yakni surah ini menunjukkan bagaimana jin melakukan dakwah kepada sesama kaum jin. Ia seperti teguran kepada kita yang meninggalkan dakwah, menyelamatkan manusia dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baiknya kita mengupas tentang rahsia surah ini diletakkan di dalam Al-Quran selepas surah Nuh. Jadi para ulama menyatakan antara rahsia yang ditemui, antara hikmah yang telah dilihat, pertama sekali, surah sebelumnya berbicara tentang dakwah yang panjang, 950 tahun. Tetapi yang menyambut dakwah ini boleh dibilang dengan jari. Itulah suratul Nuh, surah sebelum suratul jin. Lama benar Nabi daripada Nabi-Nabi ulil azmi ini berdakwah. Bukan 95 tahun, 950 tahun. Lama tuan-tuan, subhanallah, kita tidak pernah mengecapi usia 950. Tetapi bagi Nabi Nuh, ini baru usia dakwah, belum lagi kehidupannya. Tetapi yang menyambut dakwah Nabi Nuh, jumlahnya sedikit boleh dibilang dengan jari. Tetapi sekarang surah Al-Jin menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdakwah tidaklah sampai lama mana, tetapi bersambut akhirnya, dan sambutan itu pula berlaku dengan pantas. Sekali dengar, terus terpukau, terus tertawan, terus terasa hati, dan ia berlaku pada makhluk yang bernama jin. Nah, nampak? Surah sebelumnya berbicara tentang tempoh dakwah yang lama, tapi tidak bersambut dari kalangan manusia, melainkan sedikit. Sedangkan Nabi yang dikurniakan Allah tidak sampai 2.5% daripada usia dakwah Nabi Nuh. Nabi berdakwah katakan 20 tahun lebih, yang mana 20 tahun lebih ini tak sampai pun 2.5% usia dakwah Nabi Nuh. Tetapi Nabi punya dakwah telah bersambut dan disambut oleh kaum jin. Nah, nampak tuan-tuan,
Allah bukan melebihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas Nabi Nuh, kerana kita tidak membeza-bezakan antara nabi, tetapi tidak boleh dinafikan. Kerana Quran ini turun kepada Nabi Muhammad dalam konteks nabi tertekan, maka dinyatakan kedudukan nabi yang ada keunikan yang tersendiri, ya, daripada sekalian para rasul yang telah diutuskan. Itu yang pertama. Yang kedua, menariknya, suratul Jin memaparkan dakwah Rasul Nabi Nuh kepada manusia. Manusia tak sambut, tetapi akhirnya rupa-rupanya para pendakwah, jangan anggap dakwah anda tidak bersambut, ya, bila anda menyampaikan dakwah, kerana barangkali ada makhluk gaib dengar apa yang anda sampaikan. Inilah peranan suratul Jin yang melengkapkan suratul Nuh. Suratul Nuh, perjuangan Nabi Nuh menyelamatkan manusia, tetapi kelihatannya tiada respon yang positif daripada kaumnya yang begitu ramai. 7 keturunan yang dihadapi oleh Nabi Nuh. Tetapi tiba-tiba kita diajar, para pendakwah, don't judge book by its cover. Jangan hanya melihat semua manusia keluar meninggalkan apa yang kita nak sampaikan, kita diboikot oleh kaum kita, tetapi jangan menyangka tiada yang mendengar. Kerana hakikatnya ada yang mendengar barangkali daripada makhluk alam ghaib. Subhanallah. Jadi pendakwah dengan suratul Jin dan suratul Nuh tidak akan pesimis, tidak akan lemah semangat, kerana meyakini ada yang sedang melihat dan mengambil manfaat. Subhanallah. Dan yang terakhir sekali, hikmah Allah meletakkan suratul Nuh sebelum suratul Al-Jin, kerana suratul Nuh menceritakan tentang Rasul Ulil Azmi yang pertama, dan suratul Jin menceritakan tentang Rasul Ulil Azmi yang terakhir, iaitulah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan manusia yang paling awal sekali melakukan dakwah, dan sekarang manusia yang paling akhir melakukan dakwah dari kalangan para rasul. Kedua-dua ini membawa risalah yang sama, tiada bezanya. Nabi membawa risalah akidah, risalah tauhid yang sama, tiada perubahan sejak daripada manusia berada di atas muka bumi. Ini hikmah Allah Ta'ala nak kata, apa yang Rasulullah bawa dalam suratul Jin adalah perkara yang sama telah dibawa oleh rasul-rasul terdahulu seawal daripada Nabi Nuh alaihi salam. Dan menariknya, cerita Nabi Nuh dalam surah sebelum adalah cerita Nabi Nuh yang terakhir di dalam Al-Quran. Anda takkan temui lagi cerita Nabi Nuh selepas suratul Nuh, dan sekarang anda dibawa kepada penutup sekalian para Nabi melalui suratul Jin, iaitulah cerita tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, barang siapa membaca suratul Jin, kita boleh bahagikan surah ini kepada 2 bahagian. Bahagian yang pertama, ayat yang 1 hinggalah kepada ayat yang ke-15, ya, iaitulah cerita tentang jin yang mendatangi Nabi. Dan bahagian yang kedua daripada ayat 16 hingga ayat 28, cerita tentang Nabi itu sendiri. Nabi itu sendiri yang tak nampak jin, tetapi telah didatangi oleh jin tanpa Nabi sedari. InsyaAllah banyak lagi rahsia-rahsia menarik. Antaranya kerana Allah nak kata, dia selalu mengulang perkara yang sama yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Kafir Quraisy telah menyembah berhala yang telah sama disembah oleh kaum yang pertama sekali melakukan syirik atas muka bumi, iaitulah kaum Nabi Nuh. Ini menarik kerana barang siapa yang membaca surah Nuh pada ayat yang ke-23, maka kita akan bertemu dengan 5 nama berhala yang telah disembah oleh kaum Nabi Nuh, ya, iaitulah bismillahirrahmanirrahim, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ada 5 berhala yang telah disembah oleh kaum Nuh. Yang pertama sekali Wadda, yang kedua Suwa', yang ketiga Yaghuth, yang keempat Ya'uq, yang kelima adalah Nasra. Persoalannya adalah, mengapa Allah menyebut nama-nama berhala ini sedangkan ia adalah berhala? Sedangkan kita belajar sesuatu, Al-Quran jarang menyebut nama-nama orang di dalamnya.
Al-Quran jarang menyebut terperinci tentang sesuatu, apatah lagi berhala. Tetapi surah Nuh menyebut. Rupa-rupanya tuan-tuan, 5 jenis berhala ini telah didapati oleh Khalid Al-Walid dan Amru Al-As selepas pembukaan Makkah pada tahun yang ke-8 Hijrah, di mana sekumpulan manusia Arab di luar daripada Makkah di beberapa lokasi punyai patung-patung berhala yang besar-besar, dan ada 5 lokasi yang berjaya diambush oleh Khalid dan Amru Al-As, dan kedua-duanya mendapati berhala yang disembah itu dinamakan dengan nama berhala-berhala yang disebut di dalam surah Nuh. Ini menunjukkan orang Arab tidak menyadari mereka mewarisi syirik daripada seawal-awal manusia zaman berzaman. Dan barangkali siapakah yang bertanggungjawab dalam hal ini mewariskan sesuatu yang telah diberikan kepada orang-orang yang telah mati dahulunya, di belakangnya adanya jin dan syaitan. Kerana mereka tidak mati, mereka memastikan anak-anak Adam ini daripada bangsa Arab melakukan apa yang telah mereka lakukan kepada generasi terawal dahulu. Subhanallah. Kerana perjuangan Rasulullah dalam suratul Jin adalah perjuangan memerangi berhala-berhala yang disembah oleh bangsa Arab ini, dan nama-nama berhala-berhala ini kebetulan ditemui oleh kedua-dua sahabat Nabi ini mirip dan sama dengan nama-nama berhala disembah oleh kaum Nabi Nuh.